Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya, kita telah berjaya menyempurnakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak, dan kini diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana penuh kesyukuran dan kegembiraan. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan yang mendidik jiwa dengan kesabaran, memperkukuhkan disiplin, menajamkan kepekaan terhadap kesusahan orang lain, serta menginsafi hakikat bahawa segala nikmat yang kita kecapi adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih berintegriti, berakhlak dan bersatu padu. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sepanjang bulan Ramadan yang lalu, saya berpeluang bersama rakyat dalam pelbagai program Insya Ramadan, termasuk mengimarahkan surau kompleks di Satya Pertiwi, menghadiri majlis berbuka puasa, salat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah bersama pelbagai kementerian, jabatan serta agensi kerajaan Sarawak, menyantuni golongan asnaf dan anak-anak yatim, serta menghadiri program kebajikan dan pengagihan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Saya juga berkesempatan menghadiri majlis Sungkir Anak Sarawak bersama anak-anak Sarawak yang menetap, bekerja dan belajar di Semenanjung Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Pertemuan tersebut disifatkan amat bermakna kerana ia membuktikan bahawa walau di mana jua anak Sarawak berada, ikatan kekeluargaan, semangat Sarawak dan kecintaan terhadap Ibu Pertiwi, Bumi Kenyalang tetap utuh. Selain itu, saya turut menghadiri majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat Sarawak di Seri Aman, Semanggang, serta berbuka puasa bersama masyarakat di Gedong. Setiap pertemuan ini memberi ruang kepada saya untuk mendengar sendiri denyut nadi rakyat, harapan, cabaran serta aspirasi mereka, di samping menilai sendiri keberkesanan pelaksanaan dasar dan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan GPS. Rakyat Sarawak yang saya hormati, dalam kita menyambut Aidilfitri pada tahun ini, saya ingin kesempatan ini untuk berkongsi mengenai hala tuju pembangunan negeri kita yang sentiasa melihat ke hadapan dan berpandangan jauh. Sarawak sedang berada pada satu fasa penting
dalam perjalanan pembangunannya untuk mencapai matlamat visi 2030 seperti yang digariskan dalam PCDS 2030. Sebagai sebuah wilayah yang besar, Sarawak kini berada pada fasa penting untuk menaik taraf sistem infrastruktur jalan raya dan kemudahan asas, khususnya bekalan air dan elektrik dan capaian internet. Usaha ini harus diselarikan dengan pelbagai inisiatif strategik untuk mentransformasikan ekonomi Sarawak kepada ekonomi berpendapatan tinggi dengan pemerkasaan bidang teknologi tinggi, inovasi, nilai tambah dan kelestarian alam sekitar. Kerajaan GPS memberi penekanan besar terhadap penerokaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM. Kita mahu generasi muda Sarawak bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi pencipta dan peneraju teknologi. Dalam bidang semikonduktor, kita telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk membina kepakaran tempatan. 3 orang pelajar cemerlang Sarawak akan dihantar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang semikonduktor di University of Bristol, United Kingdom. Inisiatif ini bukan sekadar simbolik tetapi merupakan pelaburan jangka panjang bagi melahirkan pakar tempatan yang mampu menyokong pembangunan industri semikonduktor di Sarawak. Kita mahu membina ekosistem industri berteknologi tinggi yang kukuh. Daripada pendidikan dan pembangunan ataupun R&D, rangka bentuk chip sehingga ke pembuatan dan aplikasi industri. Dengan membina kepakaran sendiri, saya yakin Sarawak mampu berdiri kukuh sebagai pemain yang diyakini dalam rantaian bekalan chip global yang semakin meningkat dalam era AI pada masa ini. Dalam bidang aero angkasa pula, Sarawak turut meneroka pembangunan teknologi satelit kecil seperti CubeSat. Usaha ini membuka ruang kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang kejuruteraan angkasa, analisis data satelit dan aplikasi teknologi angkasa untuk kegunaan pertanian, pemantauan alam sekitar, pengurusan bencana dan perancangan bandar. Kita mahu anak Sarawak berani bermimpi besar, bukan sahaja melihat bintang di langit, tetapi mampu meneroka dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Semua usaha ini disokong oleh komitmen kerajaan Sarawak dalam memperkukuh pembangunan modal insan. Melalui inisiatif Free Tertiary Education Sarawak atau FTES, kita memberi peluang
kepada anak-anak Sarawak daripada keluarga berpendapatan rendah dan sederhana untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak tanpa menanggung beban keuangan. Pendidikan adalah kunci mobiliti sosial. Kita tidak mahu ada anak Sarawak yang tercicir hanya kerana kekangan keuangan. Kita mahu melahirkan jurutera, saintis, pakar teknologi, doktor, guru dan profesional dalam pelbagai bidang yang akan memacu kemajuan Sarawak pada masa kini dan juga hadapan. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak terus memperkukuhkan sektor tenaga boleh diperbaharui, termasuk pembangunan tenaga hidro, solar dan hidrogen sebagai asas kepada ekonomi hijau yang mampan. Kita mahu Sarawak menjadi hub tenaga bersih terantau, renewable energy, menarik pelaburan berkualiti tinggi serta mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat. Pembangunan infrastruktur asas juga terus diberi keutamaan. Pembinaan jalan raya, jambatan, bekalan air dan elektrik luar bandar, kemudahan kesihatan serta pendidikan agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara seimbang di seluruh pelosok wilayah ini. Rakyat Sarawak yang saya kasihi, selain pembangunan ekonomi berteknologi tinggi dan modal insan, Kerajaan Sarawak terus memberi keutamaan kepada keperluan asas rakyat, khususnya dalam aspek perumahan mampu milik dan kos rendah. Bagi tahun 2021 hingga 2025, sebanyak 924 unit rumah telah siap dibina di seluruh Sarawak di bawah pelbagai inisiatif perumahan Kerajaan Sarawak. Daripada jumlah tersebut, 770 unit adalah di bawah program Spektra Permata RSP, manakala 154 unit di bawah projek rakyat. Rumah-rumah ini telah berjaya disiapkan di pelbagai bahagian Sarawak, termasuk Kuching, Betong, Serikeh, Sibu, Mukah, Miri dan Limbang, meliputi kawasan bandar, pinggir bandar serta luar bandar. Di bahagian Kuching, projek yang telah disiapkan termasuklah projek Rumah Spektra Permata RSP di bawah program pembasaran kampung ataupun kampung extension di Kampung Pasir Panjang, Pasir Pandak, Pasir Salak, rumah mampu milik di Darul Hana, RSP Lundu, RSP Sematan serta RSP SPK Terbakang Melayu. Di bahagian Betong, projek yang telah siap ialah RSP Kampung Extension Kampung Sepauh dan RSP SPK Maludam Fasa 1. Seterusnya di bahagian Serikeh, RSP SPK Susu Jambu
manakala di bahagian Sibu melibatkan RSP Kemunyang. Di bahagian Mukah, projek RSP SPK Hilir Dalat dan RSP SPK Balingian di bahagian Miri, RSP Majelin serta projek Rumah Spektra Permata Pemajaya ketiga telah siap dibina. Dan di bahagian Limbang, pembinaan rumah mampu milik di Rangau turut disempurnakan. Selain itu, di bawah projek rakyat, sebanyak 154 unit telah disiapkan melibat beberapa kawasan utama. Di bahagian Kuching, projek yang telah siap ialah RSP SPK Santubong. Di bahagian Betong, RSP SPK Kampung Hulu Kabung telah berjaya dilaksanakan. Manakala di bahagian Mukah, projek RSP Tian Matu dan RSP Igan turut disiapkan bagi memenuhi keperluan rakyat setempat. Projek-projek ini bukan sekadar pembinaan fizikal semata-mata, tetapi merupakan simbol komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana memiliki kediaman yang selesa, selamat dan mampu milik. Kerajaan amat memahami bahawa rumah bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah asas kepada pembentukan keluarga yang stabil, persekitaran yang harmoni dan masa depan generasi yang lebih terjamin. InsyaAllah, lebih banyak projek perumahan seumpama ini sedang dirancang dan akan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh Sarawak. Kerajaan Sarawak akan terus memastikan agenda perumahan rakyat kekal sebagai keutamaan, selari dengan matlamat kita untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam perkembangan lain, demi memastikan pembangunan yang lebih tersusun dan terancang di seluruh wilayah Sarawak, Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan siling peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK13 sebanyak RM57.327 juta daripada dana Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan projek cadangan pembangunan kemudahan awam di Kompleks Pentadbiran Bersepadu Mulu, daerah Marudi. Pembangunan ini amat penting bagi memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kerajaan di kawasan pendalaman serta menyokong pertumbuhan ekonomi setempat, khususnya di Mulu dan kawasan sekitarnya. Dengan adanya kemudahan pentadbiran dan awam yang lebih lengkap dan moden, kita dapat memastikan rakyat menikmati akses perkhidmatan yang lebih cekap, sistematik dan berkesan. Seiring dengan itu, Kerajaan Sarawak juga melaksanakan projek pembinaan jalan Miri Marudi, Marudi Mulu hingga ke Kuala Melinau serta Long Lama, Long Panai yang melibatkan kira-kira 142 kilometer jalan baharu bagi menghubungkan missing link
dari Miri ke Mulu dan dari Long Lama ke Long Panai. Pembinaan jalan ini akan meningkatkan jaringan perhubungan, memperkokohkan aksesibiliti serta merancangkan pembangunan sosioekonomi di kawasan pendalaman Baram dan Marudi. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 75,000 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Marudi, Telang Usan dan Mulu, khususnya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan serta akses yang lebih mudah kepada perkhidmatan penting seperti kesihatan dan pendidikan. Pada masa yang sama, projek ini turut memperbaiki akses ke Taman Negara Gunung Mulu, tapak warisan dunia UNESCO, sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan dan mengukuhkan integrasi wilayah melalui sambungan dengan Sabah, Sarawak Link Road. Selain itu, dalam memastikan pentadbiran yang lebih cekap dan responsif di peringkat akar umbi, Kerajaan Sarawak turut mempertimbangkan cadangan menaik taraf daerah kecil Sungai Asap kepada daerah Apau Hoyan. Cadangan ini bukan sekadar perubahan status pentadbiran, tetapi merupakan langkah strategik untuk memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kerajaan, mempercepatkan proses pembangunan serta memberi tumpuan yang lebih khusus kepada keperluan rakyat di kawasan tersebut. Dengan penaiktarafan ini, kita dapat merancang pembangunan secara lebih tersusun, meningkatkan keupayaan pentadbiran tempatan serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Kerajaan Sarawak sentiasa komited memastikan kawasan luar bandar dan pendalaman tidak terpinggir daripada arus pembangunan. Setiap kawasan mempunyai potensi tersendiri dan menjadi tanggungjawab kita untuk memaksimumkan potensi tersebut demi kesejahteraan rakyat. Namun, dalam kita mengejar kemajuan, kita tidak harus mengabaikan nilai perpaduan dan keharmonian yang menjadi tunjang kekuatan Sarawak. Aidilfitri adalah masa terbaik untuk kita memperkukuhkan silaturahim, saling memaafkan dan menghargai keperbagaian yang menjadi identiti Sarawak. Amalan rumah terbuka yang menjadi tradisi di Sarawak melambangkan semangat inklusiviti dan mahibah antara kaum dan agama. Inilah keunikan kita hidup dalam keperbagaian namun tetap bersatu dalam satu semangat kekitaan. Akhir kata, saya bersama pimpinan Kerajaan Sarawak dengan penuh rasa rendah diri memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya sedar amanah yang dipikul ini amat besar. InsyaAllah, saya akan terus berusaha dengan rakan-rakan saya dengan penuh komitmen dan integriti untuk memastikan Sarawak terus melangkah maju sebagai
sebuah wilayah yang makmur, progresif, dan dihormati. Dengan kesempatan ini, sebagai tanda penghormatan kepada isteri saya, Allahyarhamah Datuk Amar Hajah Jumaani, yang telah kembali ke rahmatullah belum sampai setahun yang lalu, secara pribadi saya ingin memaklumkan bahawa saya dan seisi keluarga tidak akan mengadakan rumah terbuka sempena Aidilfitri pada tahun ini. Namun demikian, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Syawal ini membawa sinar kebahagiaan, memperkukuhkan perpaduan dan menambahkan keberkatan dalam kehidupan kita semua. Semoga Sarawak terus aman, stabil, maju dan makmur demi generasi hari ini dan akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.